Presiden Joe Biden sedang berada dalam posisi yang bermasalah dengan hasil tinjauan menunjukkan 64% daripada pengundi di Amerika Syarikat menyatakan tidak lagi mahu Biden meneruskan penggal kedua dan terakhirnya sebagai presiden. Selain itu, hanya 37% dari ahli Parti Demokrat yang mahu Biden bertanding semula dalam pilihan raya Presiden 2024 dan menganggap sepenggal pentadbiran di bawah Presiden Biden adalah lebih dari mencukupi. Politik di Amerika Syarikat boleh dikatakan sebagai sistem dua parti, iaitu calon presiden yang bertanding adalah sama ada daripada Parti Demokrat atau Parti Republican dan kempen pilihan raya termasuk dominasi media adalah tertumpu kepada dua parti tersebut. Biden dari Parti Demokrat memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2020 mengalahkan Donald Trump dari Parti Republican dan ketika itu majoriti rakyat Amerika Syarikat menganggap mereka telah berjaya membuka lembaran baru bagi memulihkan semula Amerika Syarikat setelah dilanda pandemik kerana watak Biden dilihat sebagai lebih tenang dan meyakinkan. Terbaru, Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat mengeluarkan kenyataan bahawa Biden seakan sudah mengalami kemerosotan dalam keupayaan kognitif dan Biden dilihat sudah beberapa kali membuat ucapan dengan ayat yang sukar difahami serta tidak lagi cergas disebabkan umurnya yang sudah melebihi 80 tahun. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat tentang Presiden Biden sudah semakin hilang kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Presiden Amerika Syarikat seperti diketahui masih dianggap ketua negara yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia. Sebarang keputusan dan tindakan diambil oleh sesiapa pun yang memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat akan memberi impak bukan sahaja untuk negara itu, bahkan secara global. Presiden Amerika Syarikat dipilih untuk tempoh 4 tahun dan selepas tamat tempoh perkhidmatan itu, Presiden boleh dilantik semula untuk penggal kedua juga untuk tempoh 4 tahun. Akan tetapi, kuasa Presiden masih terikat kepada keputusan yang diambil oleh pihak Kongres Amerika Syarikat yang terdiri daripada Dewan Senat dan Dewan Perwakilan. Kongres juga mempunyai kuasa untuk mengatasi veto Presiden dengan majoriti 2/3 di kedua-dua dewan. Baru-baru ini, pentadbiran Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat berdepan dengan risiko untuk ditutup dan lumpuh setelah kehabisan dana untuk beroperasi. Biden terlalu tua. Kaji selidik pada Ogos 2023 meliputi 1,165 orang dewasa di Amerika Syarikat oleh penyelidikan hal ehwal awam menunjukkan bahawa 77% responden berpendapat Presiden Biden adalah terlalu tua untuk terus memimpin. Antara jawapan diberi bagi ayat pertama yang terlintas di fikiran apabila menyebut nama Biden ialah 26% responden menyebut tentang umurnya terlalu tua, 15% menggunakan perkataan lambat atau keliru. Seorang bekas doktor di White House, Ronnie Jackson, menyatakan Biden tidak sihat dari segi mental dan fizikal untuk terus menjadi Presiden Amerika Syarikat dan ianya adalah situasi yang buruk untuk rakyat Amerika Syarikat. Presiden Biden gagal mewakili apa yang perlu dimiliki oleh negara ini, iaitu keyakinan, kuasa dan kekuatan. Jika Biden dipilih sekali lagi untuk penggal kedua Presiden pada tahun 2024, jelas menunjukkan terdapat penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam pilihan raya pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Dalam satu ucapan, Biden didapati mengulangi ayat yang sama dalam tempoh 2 minit dan perbuatan ini untuk mereka yang berumur adalah salah satu tanda bagi penyakit dementia. Biden sebagai boneka Obama. Selain teori konspirasi New World Order yang menyatakan pemimpin-pemimpin dunia dikuasai oleh golongan Freemason, Trump pernah membuat kenyataan mengenai Biden adalah hanya sebagai boneka atau puppet kepada bekas Presiden Barack Obama. 1/3 atau 14 orang individu yang pernah memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat adalah ahli Freemason, termasuklah Presiden pertama George Washington, dan kumpulan rahsia ini dikatakan wujud sejak tahun 1700. Obama dianggap adalah bos yang menjalankan urusan pentadbiran di belakang tabir untuk penggal ketiganya sebagai Presiden Amerika Syarikat kerana Biden tidak cukup bijak untuk mentadbir negara. Trump turut menuduh bahawa Presiden sekarang ini ialah yang paling korup dalam sejarah Amerika Syarikat, mempunyai gangguan fungsi kognitif, tidak layak untuk memimpin dan mungkin akan menjadi penyebab perang nuklear tercetus. Selepas memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat,
Biden melantik hampir 3/4 daripada pegawai pembantunya di White House yang sebelumnya pernah bekerja dengan Presiden Obama. Biden adalah seorang senator veteran yang pernah berkhidmat selama 36 tahun dan 8 tahun sebagai naib Presiden Amerika Syarikat dari tahun 2009 sehingga 2017 semasa pentadbiran Presiden Obama. Obama juga berjanji akan menyokong sepenuhnya agar Biden akan memenangi pilihan raya 2024 dan dapat menyambung penggal keduanya sebagai Presiden Amerika Syarikat. Jika menang dalam pilihan raya Presiden 2024, Biden akan menamatkan usia perkhidmatannya pada umur 86 tahun. Peranan Obama untuk meningkatkan sokongan terhadap Biden adalah penting seperti yang pernah dilakukannya pada kempen pilihan raya 2020 dan pilihan raya pertengahan penggal 2022. Biden dan The Great Reset. Pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa ianya adalah tidak mustahil bagi satu dunia untuk menetapkan semula atau mereset sistem ekonomi dan struktur sosial dalam masyarakat. Agenda Great Reset diperkenalkan dalam satu persidangan World Economic Forum WEF pada Jun 2020. Jika diketepikan mengenai teori konspirasi, plan Great Reset ialah satu helah golongan elit yang mahu menguasai dunia, iaitu syarikat-syarikat korporat dari semua sektor bahkan mengambil alih peranan kerajaan secara global, merangkumi semua aspek kehidupan seperti kesihatan, makanan dan data maklumat. Ia akan memberi kuasa kepada kapitalis yang kononnya mahu mewujudkan ekonomi global secara adil dalam masa yang sama menghapuskan sistem demokrasi yang ada. Persidangan WEF ini diadakan setiap tahun di Davos, Switzerland, dihadiri oleh ahli-ahli politik dan golongan elit paling kaya di dunia mewakili syarikat paling berpengaruh seperti Saudi Aramco, Shell, BP, Goldman Sachs, Unilever, The Coca-Cola Company, Nestle, Meta, Google, Amazon, Microsoft, Apple dan Pfizer. Pada tahun 2020, terdapat 119 orang bilioner yang hadir ke persidangan WEF dengan jumlah aset terkumpul mereka ialah kira-kira $500 bilion. Pengerusi dan pengasas WEF iaitu Klaus Schwab pernah menulis buku yang bertajuk COVID-19 The Great Reset dan beliau membawa idea supaya kesemua aspek kehidupan dirombak semula menggunakan alasan krisis perubahan iklim dunia. Penggubalan polisi baru di seluruh dunia oleh pihak kerajaan yang wajib dipatuhi oleh semua rakyat pernah terjadi semasa wabak COVID-19. Malah ketika ini, pelan rancangan dan rangkaian telah dimulakan untuk memasuki banyak negara dengan dana kewangan yang banyak dari bilioner WEF. Joe Biden dan Parti Demokrat di Amerika Syarikat banyak berkempen bagi penggunaan tenaga hijau dan perubahan iklim seperti yang dibawa oleh WEF. Selain itu, polisi Build Back Better yang pernah diperkenalkan oleh Biden juga sebelumnya pernah dipromosikan oleh WEF dan ini menunjukkan WEF kuat mempengaruhi ahli-ahli politik dan pemimpin supaya menuruti plan rancangan mereka. Kesimpulannya, kebanyakan pengundi di Amerika Syarikat sudah hilang kepercayaan kepada Presiden Biden dan juga Parti Demokrat. Mereka mula melihat Parti Republican lebih mampu untuk mentadbir negara, mengendalikan isu-isu kritikal dan serius serta mampu meletakkan negara dalam situasi lebih selamat. Biden dan Trump akan kembali bersaing dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada bulan November 2024. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.